Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni. Allah izinkan kita lagi sekali untuk duduk dalam suasana ketaatan. Allah pilih kita untuk kita terus berada dalam suasana untuk Allah berikan kebaikan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah nak berikan dia itu kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin, maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Kebaikan itu bukan dengan dikurniakan banyak kebenaran, dan bukan juga dikurniakan dengan banyak amalan. Mungkin orang ingat bila banyak amalan ni, dia mungkin dapat banyak kebaikan. Walaupun dengan amalan itu adalah jalan untuk menuju kebaikan, tetapi kalau amalan yang tidak berdasarkan kefahaman, maka ianya hanya boleh membawa kepada perkara yang lebih merosakkan. Sebagai contoh, bagaimana kisah iblis, yang mana mesti kita kena pahatkan dalam fikiran, dalam hati, kefahaman tentang bagaimana riwayat hidup iblis. Halang kita nak kaji tentang pengakhiran, keadaan seseorang itu, ataupun sesuatu yang telah Allah letakkan dia asalnya, awalnya itu dalam keadaan taat, tapi pengakhirannya itu berubah, boleh jadi perkara yang bermulanya dia mulia, tiba akhirnya hina. Dan dia beramal banyak je sekarang iblis. Amalan dia banyak. Dan dalam kajian kita, hakikat kehidupan ni, kita melihat bersandarkan pada sifat wajib bagi Nabi SAW, soft, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kita kaji kehidupan, di situ kita melihat, mas sekalian, iblis ini bukan dengan sifat yang alim. Sebab ada dan saya kira ramai yang akan faham iblis tu alim. Kenapa kita nampak atau faham dia tu alim? Sebab kita nampak dia tu banyak amal. Walhal banyak amal tu belum tentu dia alim. Belum tentu. Banyak amal, ahlul abid dia panggil. Sebab ada beberapa tempat, masjid lah, dia ada TV kan screen, dia tulis kat situ.
Siap tulis lagi, iblis tu ahlul hadis. Ahlul hadis, okey. Ahlul Quran. Ahlul Quran, okey. Oh, semua ahlu kat dia. Iya, mungkin betul lah. Mungkin. Tapi sebenarnya tidak, jemaah sekalian. Dia tu hanya ahlul abid. Ilmu waktu itu belum diijazahkan lagi pun. Bila mula diijazahkan ilmu ni? Bila kejadian Nabi Adam AS. Wah, imam malaikat pun tak dapat ilmu. Sebab tu kedudukan manusia ni tinggi. Martabat ni bukan kerana kejadian. Rupa dalam zahir. Kadang-kadang tu manusia ni bila kita tak kaji hidup ni, yang mana penting kajian kehidupan ni sebab apa? Dia berkaitan tentang perjalanan kita. Perjalanan kita menuju kematian. Kena kaji kehidupan ni. Sebab kehidupan ni menuju mana? Mati. Dalam perjalanan menuju mati tu, apa yang kita faham dalam hidup ni? Kena banyak amal, kena banyak apa? Soalan tu. Dan kehidupan, itu persoalan. Ia menjadi persoalan. Sebab apa? Sebab kita pertama kali hidup. Bukan 2 kali hidup kat sini. Tak tahu tuan-tuan kalau 2 kali hidup kan, mungkin boleh berkongsi lah. Kan? Saya banyak pengalaman. Saya 2 kali hidup lah. 2 kali hidup lah. Okey. Saya pun call bagi kat dia lah. Bagi cerita, kita dengar lah. Setakat ni tak ada lah. Bila pertama kali, walaupun dia 40 ke 50 ke, berapa puluh lah yang ada, itulah puluh yang pertama bagi dia lah. 50 tahun, oh ini 50 tahun pertama saya. Bila pertama kali, soalan datang. Macam mana ni? Nak tiru? Tak sama. Sebab setiap orang berbeza. Hebat Allah buat ni, nak tiru pun belum tentu jadi sebab takkan sama perjalanan kita. Takkan sama. Baik. Nak melihat ni balik dalam mukadimah kita ni. Nak kita fahamkan sebab kita membincangkan tentang kajian sebuah kehidupan ni. Kita masih dalam membincangkan bagaimana diri ini dalam Allah jadikan adalah untuk menterjemahkan kekuasaan Allah SWT. Dalam perbahasan untuk melihat hidup ni, apakah peranan diri kita yang utama itu adalah untuk menterjemahkan kekuasaan Allah SWT. Maka kita lihat kepada perbahasan kejadian iblis ni yang perlu kita tanam dalam fikiran kita, pahatkan dalam hati kita, kena faham bahawa iblis ni satu kejadian yang Allah jadikan, memang seluruh kejadian tak ada satu pun terlepas. Itu adalah untuk membesarkan Allah. Tak ada satu pun terlepas. Cuma manusia ni takhsis khusus adalah untuk membesarkan Allah. Kejadian yang lain, langit bumi, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbih, tasbih. Semua kejadian tolak malaikat, tolak jin, tolak manusia, seluruh semua. Apa kejadian? Semua yang kita nampak makhluk kejadian. Makhlukat, kejadian-kejadian. Nah. Melainkan iblis, melainkan jin, kana minal jin. Iblis ni kana minal jin. Setelah dia khianat ataupun dia berpaling arah, panggil iblis. Kana minal jin, dia bangsa jin. Malaikat dan manusia ni. Baik. Selain daripada 3 ni, tasbih. Kemudian malaikat dan jin, tasbih tahmid. Tasbih bil makna dengan melihat bahawasanya setiap perkara yang Allah jadikan itu tiada satu pun kecacatan. Allah bersifat dengan jamal, kesempurnaan, kecantikan dan kamal, yakni kesempurnaan. Maka datanglah subhanallah. Maka malaikat tambah alhamdulillah. Subhanallah juga. Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Tasbih, tahmid. Naik darjat lagi. Manusia lagi naik. Lagi tinggi darjat. Sebab apa? Takbir. Wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yakni untuk membesarkan Allah Ta'ala dengan membawa tasbih, tahmid, takbir 3 sekali. Nanti kita zikir. Waktu kejadian manusia ni bila tengok kepada tujuan dia berat, sangat berat. Bagi kat langit, langit tak mau terima. Kat gunung, gunung tak mau terima.
Manusia yang kalau campak ke langit, bukan campak ke langit, tengok dari langit tak nampak manusia. Bukan langit pun, atmosfer baru. Keluar lepas sikit. Langit pertama tak lepas lagi. Tapi hebat kejadian manusia, lepas ke langit ke-7. Itu tanda apa hikmah kenapa Allah angkat Nabi Mi'raj melepasi 7. Antara hikmahnya bukan pergi jumpa Allah kat langit, jangan salah faham. Itu pun kena salah faham, dia pergi boboh kat situ pula. Kan? Nak menunjukkan kejadian manusia diangkat tinggi, melepasi kejadian yang paling tinggi ni, langit lah. 7. Ada pula Sidratul Muntaha lagi. Tengok kejadian manusia Allah angkat. Hebat. Dan malaikat pun tak lepas. Tak lepas. Yang tertinggi Jibril lah tak lepas. Jadi kemuliaan manusia ini adalah kerana diberi tugas yang khusus untuk musar Allah Ta'ala. Yang pada suatu ketika dahulu Allah beri tanggungjawab pada langit. Langit tak sanggup terima. Gunung tak sanggup terima. Bumi tak sanggup terima. Yang berada di bumi ni, gunung ganang yang hebat. Sebelum kejadian gunung ni, bumi mengguncang ni. Pasak bumi apa? Gunung lah. Jadi gunung. Diam bumi. Gunung bagi tugas. Tak boleh terima. Takut dia. Malah hancur. La anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Gunung. Bukan bukit. Gunung. Kita tengok Everest. Sama juga kalau tengok dari langit, tengok kita. Abuk pun tak ada. Tengok dari gunung Everest. Yang naik Everest tu, duk seronok dia dah naik Everest. Orang tak nampak dia pun kat atas tu kan. Aku tak nampak kau kat atas. Tapi dia rasa dia dah naik. Abuk pun tak ada. Dalam kejadian yang manusia yang paling kecil
Bunyi habis bateri kawan. Cobaan bila dah. Itu kelebihan talaki. Talaki ni apa? Allahumma salli ala sayyidina. Dia boleh melihat tapi tidak boleh mendengar. Ya, banyak kali dah dia kena ni. Banyak kali dia kena. Tak, dalam banyak kali itu taklah banyak kali sangat. Sekali sekala tu Allah Ta'ala dah limat mendengar bahawa dia tengah nganga. Macam itulah keadaan bila melihat tapi tidak mendengar. Seksa tak? Seksa. Melihat kejadian alam, tidak mendengar. Dalam hati itu tanda-tanda kebesaran Allah. Paling terseksa sebenarnya. Samalah keadaan jemaah yang dalam ni melihat. Berlaku penyiksaan yang mendalam dalam hati. Dan nak pula, dia tahu benda tu kebaikan. Begitulah kejadian alam ni kalau hati dia tidak mampu mendengar. Hati tidak mampu mendengar. Dan itulah manusia ini begitu jemaah sekalian. Melihat membawa kepada sedar yang membawa kepada suara hati tu. Jadi bisik ni. Halus, suara halus. Kita tidaklah akan melihat lalu kita menjerit ke bercakap tak. Hati kita yang akan berkata-kata. Lihat, pergi bercuti, tengok laut, tengok gunung, diam. Dia tak cakap banyak pun, malah terdiam. Kecantikan, kehebatan yang membawa pada kesedaran ni, yang akan membuatkan kita terdiam. Bukan terdiam kerana tidak mampu berkata apa-apa ke, tapi kerana menghayati tu sehingga hilang perkataan. Itu hebat kejadian manusia. Baik. Maka takbir ni, manusia takbir, bila orang start nampak dia ni takbir ni besar ni, hebat. Bila dia mentakbir. Bila dia pandai mentakbir, orang pun kata, hebat kamu ni. Ada berapa staff? Tak ramai, ada 2,000 dah staff. 2,000. Tu si pagi, si petang 2,000 lagi dah. 4,000 dah. 4,000. Itu baru cawangan 1, cawangan 2, 4,000 lagi. Allah, dah berapa ramai staff? Ramai lah, tak ramai. Macam itu orang pun tengah dengan panggil, bincang. Walhal pentadbiran, mentadbir memang ni mengurus. Mengurus tadbir akan menghasilkan satu sifat ni besar. Yang boleh mengurus tadbir ni manusia. Sebab apa? Ada akal. Kerana kita ada akal. Dan akal ni mestilah kita letakkan kefahaman, bukan kerana semata-mata akal, tetapi dia kena ada faham. Faham tentang apa? Allah. Dia kena faham tentang Allah. Bagaimana faham tentang Allah itu di masa sekalian? Yang mana pertama, dia akan faham hukum hakam Allah lah. Paling basic, asas je. Dia faham, mengurus takbir apa? Apa yang Allah suruh, patutnya. Dan apa yang Allah larang. Suruhan dan larangan. Sepatutnya. Bermaksud, bila kata dia mampu membina satu empire yang besar, itu suruhan Allah lah tu. Allah yang suruh bangunkan alam ni. Bukan sebab sebenarnya saya bangkit daripada kesedaran, saya tengok hidup saya susah, lalu saya merana, saya merangkap mencari kebenaran kejayaan, lalu saya berjaya sekarang ni. Kerana apa? Sebab saya kena do something. Panjang lah dia ni skrip pun, tak apa panjang. Kenapa kamu berjaya ni? Ini adalah suruhan Allah. Habis itu. Orang nak cakap suruhan Allah tu, rasa macam jadi orang balik pada Al-Azhar katanya. Anak bukan orang agama saya kata. Nak sebut suruhan Allah tu. Ramai kadang-kadang sekarang ni zaman yang orang interview orang berjaya. Lagi sekarang yang apa program What You Doing for Living tu. Dia buat.
Dia tengok orang pakai kereta best sikit kan. Fuck, puluh mic. Kawan-kawan buat terkejut dah. Apa dia? Buat terkejut kan. Buat apa ni? Macam boleh pakai kereta hebat ni. Setakat 10 yang tanya, 11 gagal jawapan. Kejayaan betul lah. Kalau orang dengar ni tak apa, nak macam mana. Gagal jawapan dia. Sebab apa jawapan gagal? Dia tak mula. Percayalah. Allah bagi dunia ni, bukan nak cerita pasal dunia. Barang yang tak ada harga ni, nak cerita apa? Sebenarnya dunia ni tak ada harga. Tak ada harga. Okay. Mari kita tengok, kita buktikan dia tak ada harga. Kita ambil satu benda. Kereta. Bukan kata tak ada harga lagi lah. Nilai pun tak ada. Kita ada harga. Ini ada nilai. Ini value. Sebut bahasa Jawa sikit pun nampak dia price kan. Harga dia tinggi, belum tentu value dia tinggi. Value dia tinggi, belum tentu harga dia tinggi. Kadang-kadang harga dia mungkin rendah. Value tinggi ni. Tapi harga dia rendah lah. Ataupun harga dia tak tahu nak tak berapa. Lain sekali, bid. Kita bid lah. Barang-barang antik. Tak ada harga. Tu tak ada harga. Tak ada harga. Bukan tak ada harga. Kita kena bid. Kita tengok siapa yang pandai menilai. Lalu dia meletakkan harga yang tanpa had. Apa dia? Dia mau tak kena bagai bos. Tengok kena bagai. Betul. Kenapa barang ni? Orang sanggup beli kata-kata juta pun ada setengah tu kan. Drawing tu 1 juta lebih, 2 juta lebih. Tapi ada benda pun memang kita memang takkan terfikirlah, memang ada nilai pun benda ni. Memang barang dunia ni dia bukan duduk pada harga, dia duduk pada nilai. Nilai ni pula duduk pada apa? Lambang, logo. Tepek logo tu, di situlah menentukan nilai dia. Maka dia kawal harga. Jadi orang hidup kat dunia ni, dia membina branding dia. Bentuk tu ikut dan, ada buat macam mana pun. Branding tu. Tapi semua ni bukan perbincangan sebenar. Perbincangan sebenarnya adalah nilai yang sebenar. Ke nilai yang menentukan harga ni. Nilai yang memang takkan boleh tak harga. Itulah. Saya letak satu sifat, cantik. Semua subjek tu cantik. Cantik subjektif ikut pada masing-masing punya cerita lah. Semalam saya pergi rumah Tuan Haji Azbullah, bekas pengungsi Surau Ketua Harisan. Rumah dia banyak pokok bonsai. Dia bekas pengarah Jabatan Hutan. Ada 200 lebih pokok bonsai keliling rumah dia. Ni kira berapa harga? Ni ada 100 tahun. Ada ni pokok ni umur dia. Dia kata yang paling kata apa berkerawang tu itu paling mahal dia. Kalau dia straight tumbuh macam tu biasa. Yang paling complicated tu macam ini dia punya tu ni paling mahal. Tangan apa tu. Paling serabut tu paling mahal. Lain macam pula cara nilai dia kan. Nampak? Ada pemain-pemain bonsai macam itu rupanya. Dia tengok paling serabut. Itu paling mahal. Itu cantik. Ending dia, cantik lah. Itu kita tengok terkebir-kebir. Mana dia cantik ni? Nampak? Tapi poin dia cukup. Tak apalah macam mana dia tafsirkan tak apa. Tapi ending dia cantik. Kalau perkataan ni tak ada nilai dan harga, tak mana tak? Habis. Itulah dunia. Sifat asalnya buruk. Bila cantik ni diambil, maka tinggallah sifat asal dia buruk.
Bukan sifat dari dirinya. Dunia tidak memegang sifat cantik. Cantik itu diberikan, dijadikan, diminta. Lalu Allah yang jadikan. Sifat cantik itu hanya pada pemiliknya. Sebab tu setiap kali melihat bentuk atau ciptaan yang cantik, bukan uih depan tu. Bukan cenjurut. Bukan. Tengok cantik, Masya Allah. Cantiknya isteri abang. Macam itu caranya. Barulah dia punya tak perasan sampai ke langit. Baru nak perasan, nanti. Abang mulakan dengan Masya Allah. Dengan kehendak dan izin Allah. Asal kamu buruk. Yang pasal kamu make up lah macam mana pun. Itu menutup saja keburukan yang ada. Dan lagi pula kalau perangai kamu buruk, langsung apa pun tak ada. Cakap kita bagi sikit kan. Pak sekali kan. Pakailah merah, biru, kuning ke, ada 7 pelangi warna belistik. Kat syurga nanti, dahsyat. Dia punya warna just us. Hari ni abang nak tengok kamu warna biru. Biru tu bibir tu. Kuning. Warna bertukar-tukar. Tak payah beli alat makeup lah. Tak payah. Tu syurga punya cerita. Sekarang macam gini nak beli. Macam semua warna ada tu. Ada yang set-set tu. Macam-macam warna ada. Nak tempik-tempik kan. Kadang-kadang kita pening juga mereka kan tengok. Macam-macam. Nak menutup yang buruk ni lah sebenarnya. Kenapa beria-ria nak make up tu? Nak nampak cantik. Nampak cantik lah. Bukan cantik kan? Yalah saya dia buruk. Tahu tak apa. Sedar diri sikit. Itu dia. Barulah tunduk sikit ke bumi sikit je lah. Tidak menongak langit. Tapi ni kali ni datang perangai manusia. Dia menongak langit. Dia ingat sifat tu daripada dia. Air cantik tu jadi pertunjukan. Lalu menunjuk-nunjuklah dia. Menunjuk-nunjuklah dia. Nak nunjuk rupa tu, nak nunjuk sifat tu. Padahal sifat tu bukan dia. Bukan diri dia. Nah, di sinilah dunia ni memang tak ada harga. Harga pun tak ada, nilai pun tak ada. Kerana dia duduk pada sifat ni. Sifat asal dunia buruk. Kereta yang cantik bermula pada besi buruk. Yang dikimpal-kimpal, yang diketuk-ketuk, didesain. Kemudian dijadikan. Sama dengan bangunan. Sebelum jadi bangunan pencakar langit, skyscrapers ke. Tengoklah dia punya construction macam mana. Tak rupa bangunan. Tak ada lagi orang jual. Saya nak beli ni. Ni tengah buat ni saya nak beli ni. Ini rare katanya. Rumah tak siap dia beli. Nak beli rumah apa? Saya nak rumah yang tak siap kan? Tak ada. Dia kena nak lawa. Terpaksa lah developer kena buat rumah contoh. Nak bagi nampak. Yang jenis tak nampak juga tak tahu lah. Macam ni ke? Dia tanya, macam ni ke? Inilah dia rumah dia katanya. Macam ni ya? Kalau tak nampak tu tak nampak juga lah kan. Developer tu dah ria. Tapi lagi parah. Dah nampak boleh siap indah khabar dari rupa. Macam mana buat macam ni siap jadi macam ni tak? Ni takdir katanya. Mek takdir. Memang kenalah dia. Maka kita pun kita lakukan takdir seterusnya. Nampak? Jadi makna dunia tu memang sifatnya barang nak ditunjuk yang cantik asal bermula buruk. Dan kita manusia, tengok, malaikat tak boleh buat ni. Binatang lain tak boleh buat. Iblis pun tak boleh buat. Manusia saja yang Allah bagi kelebihan daripada buruk boleh jadi cantik. Itulah manusia. Sehingga cantik itu bukan satu, banyak tempat dia boleh buat. Sana cantik, sana cantik, sana cantik, sana cantik, sini cantik. Akhirnya yang banyak itu sepatutnya mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan diri dia. Itu manusia sepatutnya. Jadi kita ni memang 24 jam membawa sifat kebesaran Allah. 24 jam. Atau bahasa mudah membawa nama-nama kebesaran Allah. Yang telah dipertanggungjawabkan pada manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaan. Cantiknya, kayanya, kuatnya, bijaknya. Walaupun syariatnya pada macam ni nak syariat, walaupun kereta ni cantik syariat je, kita kena design harga-harga, tapi pada hakikatnya dari mana sifat ni datang?
yang bukan pada manusia, tapi diberikan pada manusia untuk mengurus takbir sifat ini sehingga takbir hebatnya Allah. Tapi manusia tidak. Terbalik pula. Dia dah takbir ni, dah berjaya jadi cantik, mahal pula tu harga dia. Last sekali, dia pergi satu orang suruh takbir, jadi takbur. Takbur pula dia. Takbur. Kata aku lagi cantik ke dia? Kat situ dia boleh kalah tu. Itu sebenarnya orang takbur ni, orangnya tak ada ilmu. Tak ada ilmu ni, faham dia tak ada. Tak kisahlah berapa CJ dia ada pada mentakbir urus ni, tapi bila dia tak ada faham tentang Allah, jahil dia. Jahil sejahil-jahilnya. Dan semua apa yang dia uruskan itu tidak recognize. Bayangkan bila tidak recognize apa jadi. Jadi iblis macam iblis lah. Dan sifat ni akan keluar dengan abah suka membantah. Sebab apa dia suka membantah? Sebab dia rasa dirinya lebih. Dan dia sifat membantah ni, dia tak ada membantah. Dia panggil apa tau? Komplain. Komplain ni, kena faham. Ada komplain yang membawa kepada blame. Komplain yang menyalahkan. Bukan komplain untuk menambah naik tu lain. Tu kritik. Kritik tu biasa bukan komplain, tu kritik. Crit session dia panggil. Kita kena beza lah. Orang berilmu dia beza lah macam tu. Ini kritik. Ini komplain. Komplain ni datang dengan sifat dia akan blame, dia akan claim. Aku boleh buat. Dia claim. Tapi suruh buat, dia tak boleh buat. Dia suka claim je lah. Dia jadi champion dalam claim. Claim and blame. Itu iblis. Orang tak ada ilmu ni, dia akan suka blame. Dia akan suka salahkan. Itu sifat membantah. Kemudian dia akan claim. Claim dia tu lebih baik. Dia boleh blame tu sebab dia rasa dia baik lah. Itu dia. Kalau dia rasa diri dia tidak baik, dia tak akan blame. Dia tak akan blame. Itulah makhluk yang bernama manusia ini. Jadi kesimpulannya mas sekalian, mudah-mudahan perbahasan ni kita akan kupas lagi pada siang akan datang insya-Allah dalam kehidupan yang lebih jelas pada maksud. Contoh di sini saya bawa dalam dua pecahan nanti tentang bila membesarkan Allah ni, urus yang pertama akan diurus yang menentukan jatuh bangun hidup manusia ni. Urus kehidupan, apa dia? Rumah tangga. Rumah tangga ni jatuh bangun kehidupan manusia. Sebab dia memiliki pasangan. Pasangan yang membawa sifat Rahman Rahim. Kemudian, urus apa? Urus kerjaya. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Dia akan pergi kepada Malik ni, terjemahan memiliki. Dan dia datang mana dulu? Kerja dulu ke kahwin dulu? Kahwin dulu. Kalaupun tak kahwin dulu, dia kerja, last sekali nak kahwin dulu. Nak kahwin juga. Untuk ya nak kena ada tu ada ni. Ending dia apa? Untuk apa semua? Kahwin. Untuk keluarga. Dan ini ada kaitan urus takbir. Dan untuk menghancurkan sebuah negara, jangan hancurkan pemimpin ni semata-mata atau negara itu, hancurkan bermula pada institusi keluarga. Dan pemimpin itu mesti daripada keluarga juga kan. Dia mestilah suami juga. Dan hancurkan daripada mana? Daripada ibunya. Dan ini kerja iblis. Modus operandi iblis, dia tak hancurkan negara, dia tak hancurkan luar-luar tu. Dia hanya fokus hancurkan keluarga dia. Dia domino effect. Dia one jatuh, tato semua. Dia tahu nak mana sniper kat mana. Iblis bukannya pakai machine gun. Tak. Dia sniper. Dia sharp shooter, dia tengok. Dia tembak jantung terus. Tom, mati. Tak apalah, dia tunggu lama pun tak apa. Dia duduk. Dia tengok. Sampai masa dia sniper. Dan musuh itulah yang memati kita dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Untuk membuat apa? Cukup dia alihkan daripada takbir ni je ni. Dia nak buat kita je takbur. Itu
Tu je nak alihkan sikit. Alihkan sikit saja. Okey, selesai. Dia tinggalkan dengan kehancuran itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Moga-moga Allah tetapkan kita terus dalam keadaan ketaatan. Mudah-mudahan Ramadan yang mendatang ni Allah berikan Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, insya-Allah. Allah letakkan hati kita itu terus berada dalam keadaan yang sentiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun maaf kepada saya. Insya-Allah kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allah